Adakah ini wajah sebenar pendidikan di Malaysia apabila kru televisyen dari Amerika Syarikat sedang melakukan penggambaran di sebuah taman yang tenang di pinggir Kuala Lumpur? Satu kejadian yang tidak disangka-sangka telah berlaku. Di bawah sinaran matahari petang yang hangat, sepasang suami istri berbangsa Inggris Mat Saleh yang kelihatan seperti pelancong sedang duduk berehat di atas rumput sambil memangku bayi mereka. Di berhampiran mereka sekumpulan kanak-kanak sekolah Malaysia sedang bermain dengan penuh tenaga dan ceria. Tidak lama kemudian seorang daripada kanak-kanak itu menyadari kehadiran bayi tersebut. Dia melangkah perlahan seolah-olah ingin memberikan sesuatu. Seterusnya rakan-rakannya yang lain turut menyertai lingkaran itu dan bermulalah satu adegan yang tidak terjangka. Kamera milik kru wanita itu tidak terlepas merakam detik ini. Rakaman tersebut dengan pantas melintasi lautan dan tersebar luas di media sosial. Komen-komen seperti sukar untuk dipercayai, dan air mata saya tidak berhenti mengalir membanjiri ruang maya mencetuskan topik perbualan yang hangat di seluruh dunia. Apakah tindakan yang dilakukan oleh anak-anak Malaysia ini? Apakah yang sebenarnya telah menyentuh hati jutaan manusia? Mari kita saksikan kisahnya. Pagi di New York. Bangunan pencakar langit yang berdinding kaca memantulkan langit yang agak mendung. Jalan raya belum sepenuhnya sibuk. Namun di studio sebuah stesen televisyen terkemuka, di pusat bandar suasana terasa berbeza daripada biasa. Terdapat satu ketegangan yang aneh. Program berita populer Good Morning World pada asalnya dijadwalkan untuk menyiarkan segmen khas mengenai keindahan alam semula jadi dan kepelbagaian budaya Malaysia, sebuah rancangan yang santai dan damai. Namun sejurus selepas siaran bermula atmosferanya berubah serta-merta. Penyampai utama Melanie Hadfield meletakkan skripnya ke tepi. Dia memberi isyarat kepada juru kamera. Selepas beberapa saat mendiamkan diri, dia membuka mulut dengan perlahan melafazkan satu ayat ringkas namun penuh makna. Jika saya boleh dilahirkan semula, saya mahu menjadi rakyat Malaysia. Ayat itu seolah-olah menghentikan masa di dalam studio. Penonton dan tetamu undangan terdiam 1000 bahasa seakan-akan lupa untuk bernafas. Mikrofon hanya menangkap bunyi nafas halus seseorang. Kesunyian yang menyelubungi set penggambaran itu begitu mendalam, sehingga cahaya lampu studio pun terasa berubah warnanya. Melanie tidak menundukkan wajah, tidak juga mengalihkan pandangan. Dia menanggung berat kata-katanya dengan tenang. Di wajah sisinya terpancar satu kepastian yang tidak memerlukan penjelasan. Dia telah melawat banyak negara merakam kekacauan medan perang, kemiskinan dan konflik politik. Namun di mana-mana negara pun keadilan sering dilaungkan dengan suara yang lantang. Tetapi di Malaysia, apa yang ditemuinya adalah satu kekuatan yang jauh berbeza. Setiap orang saling bertolak ansur memikirkan orang lain dan memilih jalan yang betul tanpa perlu menunjuk-nunjuk. Melanie benar-benar tersentuh dengan sikap ini. Seorang pengulas kanan menghentikan penanya merenung buku notanya tanpa bergerak. Pembantu pengacara memandang ke ruang kosong, seolah-olah mencari perkataan yang hilang. Walaupun begitu, tiada siapa yang berani bersuara serta-merta. Tidak lama kemudian, Melanie mengatur nafasnya dengan lembut dan kembali melihat skrip. Pada saat berikutnya, di penjuru kanan skrin muncul tulisan Istimewa Malaysia. Walaupun pemandangan ikonik belum muncul, hati penonton sudah tertumpu kepada negara di Asia Tenggara itu. Satu ayat Melanie telah membawa gegaran yang hening kepada pagi seluruh dunia. Visual berubah, memaparkan pemandangan tanah tinggi di Malaysia. Ladang teh yang menghijau diselimuti kabus pagi dan sinaran matahari keemasan yang menembusi celah-celah dedaunan hutan hujan tropika membuatkan mata semua yang hadir bersinar. Keindahan alam yang mengalir tenang itu seolah-olah memantulkan cahaya lampu studio. Pasukan liputan telah pergi ke sebuah destinasi percutian tanah tinggi yang populer seperti Cameron Highlands atau Bukit Bendera. Pemandangan di sekitarnya menarik ramai pelancong yang beratur panjang. Namun di sana wujud satu ketenangan yang aneh. Tiada siapa yang tolak-menolak, tiada jeritan marah kedengaran. Walaupun sesak, barisan itu bergerak lancar, seperti aliran air sungai yang tenang. Pergerakan manusia di situ seolah-olah dihubungkan oleh satu benang halimunan yang harmoni. Apabila kamera dihalakan lebih dekat, kelihatan babak di mana orang ramai berjalan di lorong pejalan kaki yang sempit, bahu mereka hampir bersentuhan. Pada saat itu kedua-dua pihak secara spontan memusingkan badan sedikit dan mengangguk perlahan sebagai tanda hormat. Pergerakan yang begitu semula jadi tanpa sebarang arahan daripada sesiapa. Suara wartawan kedengaran lembut mengiringi visual tersebut, sungguh ajaib. Walaupun tiada pengawal yang menjaga ketertiban dipatuhi, seolah-olah ia adalah satu undang-undang yang tidak tertulis. Merenung rakaman itu, tetamu di studio mengerutkan dahi.
Adakah ini yang dipanggil tamadun sivik? Bisikan itu bergema perlahan selembut daun teh yang gugur ke tanah. Di dalam barisan seorang wanita muda yang melihat warga emas bertongkat segera mengensotkan badannya memberi ruang laluan. Lelaki di belakangnya turut berundur setapak. Tiada perbualan berlaku namun tindakan itu merebak seperti tindak balas berantai ke orang sekeliling. Wajah-wajah pelancong yang datang menikmati udara sejuk itu terpancar ketenangan. Di situ tiada persaingan, tiada kegelisahan, hanya hati yang ingin berkongsi keindahan suasana dengan aman. Melihat adegan ini, Melanie Hatfield menarik nafas panjang. Lebih indah daripada pemandangan alam adalah tingkah laku manusianya. Rakan setugas di sebelahnya mengangguk tanpa kata. Skrin studio memaparkan dedaunan hutan yang bergoyang ditiup angin. Ia bukan sekadar fenomena alam, tetapi simbol kepada ketertiban yang tersembunyi dalam ketenangan. Kemudian, suara latar berkata dengan nada lembut, "Di tempat ini kesunyian dan keharmonian berbicara lebih lantang daripada suara." Seterusnya, pasukan liputan tiba di stesen kereta kabel yang menuju ke puncak gunung. Musim cuti sekolah bermakna ramai pelancong beratur panjang, namun di situ juga tersebar ketenangan yang sukar dipercayai. Tiada seorang pun cuba memotong barisan. Jika seseorang di hadapan terjatuh barang, orang di belakang segera menghulurkan tangan membantu mengutipnya. Walaupun tanpa perbualan, rantaian bantuan itu berterusan secara semula jadi. Di bahagian hadapan barisan lain, seorang lelaki tua dengan lembut menghulurkan tempatnya kepada seorang ibu yang sedang mendukung anak kecil. Pada saat itu suasana menjadi lebih lunak. Aura kehangatan dan keselesaan merebak seperti uap teh panas. Apabila berselisih di tangga, tiada kedengaran suara yang meminta laluan, namun tubuh manusia bergerak seiring seolah-olah mengikut irama nafas yang sama. Apabila ibu bapa yang menolak kereta bayi muncul, laluan terbuka dengan senyap. Apabila warga emas mendaki tangga dengan perlahan, tiada siapa yang mendesak, sebaliknya mereka berhenti seketika dan menunggu dengan sabar. Melihat pemandangan ini, wartawan itu bergumam sendiri. Tiada siapa yang sengaja berhati-hati. Tubuh mereka seolah-olah sudah mengingati adab ini. Di studio para tetamu mengangguk perlahan. Di tempat ini bertolak ansur, dan menunggu bukanlah satu kesabaran yang dipaksa. Ia bukan dilakukan kerana arahan sesiapa, tetapi tindak balas yang terbit dari lubuk hati yang paling dalam satu perkara yang dianggap biasa. Visual beralih ke suasana pasar malam yang meriah. Kamera merakam seorang pemuda yang sedang mengemas sisa makanannya di tepi gerai yang hampir tutup. Tiada siapa yang memerhatikannya, namun dia tetap mengasingkan sampah mengikut jenis sebelum beredar dengan senyap. Tiada rasa riak atau ingin dipuji dalam gerak-gerinya. Suara latar masuk dengan tenang. Di Malaysia, suasana untuk melakukan perkara yang betul walaupun tiada siapa yang melihat telah sebati dalam kehidupan seharian. Ayat ini mengubah sedikit suasana di studio. Seorang tetamu merenung skrin dengan diam sebelum berkata dengan sukar, "Ini bukan sekadar sopan santun. Ini adalah satu cara hidup." Kata-kata itu meninggalkan kesan yang paling mendalam sepanjang rancangan itu. Pasukan liputan kemudian melawat sebuah taman rekreasi kecil di pinggir Kuala Lumpur. Cahaya matahari petang menembusi celahan pokok angsana dan daun-daun kering berguguran ditiup angin sepoi-sepoi bahasa. Di atas bangku duduk pasangan pelancong berkulit putih tadi berehat sambil memangku bayi mereka. Si ibu memakai selendang berwarna cerah, manakala si bapa meletakkan kamera di sisi dengan wajah tenang. Ketika itu sekumpulan murid sekolah rendah Malaysia yang masih memakai pakaian seragam berlari-lari anak ke arah situ. Mereka mungkin baru pulang dari sekolah, atau kelas tambahan. Tangan mereka memegang bungkusan air ikat tepi dan kuih muih. Gelak ketawa mereka memecah kesunyian taman. Namun sebaik sahaja menyedari kehadiran bayi di bangku itu, kanak-kanak itu berhenti secara tiba-tiba. Tiada seorang pun yang terus menyerbu. Beberapa saat berlalu dalam hening. Kanak-kanak itu saling berpandangan dan mengangguk perlahan. Seorang murid perempuan yang bertudung komel memberanikan diri melangkah setapak ke hadapan. Dengan suara yang sedikit gemetar namun sopan, dia bertanya dalam bahasa Inggris yang mudah, "Aunty, boleh kami tengok baby sekejap?" Si ibu agak terkejut namun segera tersenyum lembut. "Boleh, tentu saja." Mendengar jawaban itu, wajah kanak-kanak perempuan itu berseri-seri. Dia menghulurkan tangan perlahan-lahan, hanya mengacah lembut tanpa menyentuh kasar pipi bayi itu. Rakan-rakannya yang lain berdiri diam di sisi menjaga jarak agar tidak mengganggu ketenteraman keluarga itu. Angin bertiup menggugurkan sehelai daun kering ke atas kereta sorong bayi. Rangkaian kejadian seterusnya berjaya direkam secara kebetulan oleh kamera.
Suara latar kedengaran lagi, kelemah lembutan kanak-kanak di sini bukan sekadar diajar melalui buku tetapi dipelajari melalui rasa. Suasana studio berubah serta-merta. Tiada siapa yang ketawa. Mereka hanya merenung menghadap makna di sebalik kejadian kecil di skrin itu. Seorang tetamu berbisik, "Inikah hasil pendidikan di Malaysia?" Suara itu bergema dalam kesunyian studio sebelum sempat ditangkap sepenuhnya oleh mikrofon. Kanak-kanak Malaysia yang mengelilingi bayi itu tidak hanya berdiri kaku. Tindakan seorang daripada mereka mencetuskan gelombang kebaikan, seperti batu yang dilontar ke air tenang. Seorang budak lelaki berambut pendek tiba-tiba berkata, "Tunggu sekejap ya," lalu berlari ke arah paip air awam berhampiran untuk membasuh tangannya. Sesaat kemudian seorang lagi kanak-kanak mengeluarkan botol kecil dari poket seluarnya. "Baby pun boleh guna nih," katanya sambil menghulurkan hand sanitizer cecair pembasmi kuman. Melihat itu seorang lagi rakan mereka mula mengutip ranting dan daun kering di sekeliling bangku itu, bimbang jika ada yang tajam atau kotor. "Takut nanti terkena baby," bisiknya. Seolah-olah tanpa arahan, setiap daripada mereka menemui peranan masing-masing secara semula jadi. Di situ tiada arahan, tiada keperluan untuk melapor kepada guru atau mengharapkan pujian. Di situ hanya ada kebaikan tanpa syarat yang lahir dari hati yang tulus. Dalam ketenangan itulah mereka benar-benar hidup dengan sifat timbang rasa. Tangan juru gambar asing itu sedikit bergetar. Dia tidak percaya apa yang dilihatnya. Lensa merakam susuk tubuh anak-anak yang polos namun membawa jiwa kemanusiaan yang besar. Pemandangan damai itu berbicara lebih jujur daripada mana-mana skrip film. Udara di taman itu terasa berubah. Cahaya matahari menjadi lebih lembut. Si ibu yang memeluk bayinya tanpa sedar menitiskan air mata. Si bapa juga kehilangan kata-kata, hanya mampu menghela nafas panjang. Dari jauh, kru liputan berbisik. Mereka bertindak bukan kerana ada orang melihat, tetapi kerana mereka peduli, seolah menjawab bisikan itu. Suara latar menyambung, "Inilah bentuk kasih sayang di bumi ini." Tidak lama kemudian seolah-olah tiada apa yang berlaku, kanak-kanak itu ketawa semula dan berlari ke arah taman permainan. Tiada sesiapa memuji mereka, tiada sesiapa memberi anugerah. Namun pada belakang tubuh kecil mereka terpancar satu kemuliaan yang jelas. Babak kembali ke studio. Skrin gelap seketika, lampu dimalapkan, kesunyian mengalir lagi. Akhirnya pengacara berkata dengan suara rendah, "Ketika ini saya rasa mereka sedang mengajar orang dewasa di seluruh dunia tentang sesuatu." Tiada bangkangan, hanya persetujuan senyap yang membalut seluruh studio. Di taman angin petang bertiup tenang, cahaya matahari membelai belakang kanak-kanak itu. Pasangan Mat Saleh itu masih merenung mereka dengan penuh rasa kagum. Di sini tiada fantasi, tiada drama berlebihan, hanya kelembutan tulus yang mengembang. Kanak-kanak itu mungkin sudah puas bermain. Mereka mula beransur pergi. Murid perempuan terakhir menoleh dan melambai tangan dengan sopan. Melihat itu, rakan-rakannya yang lain turut melambai sambil tersenyum riang sebelum berlalu pergi. Melakukan kebaikan sebagai perkara biasa sebelum sempat dipuji, kemudian kembali bermain, ini sangat berbeza dengan budaya buat baik hanya bila diperhati. Nilai untuk menjaga tingkah laku agar tidak menyusahkan orang lain wujud secara semula jadi dalam masyarakat Malaysia. Si ibu mengeluh perlahan, merasakan satu kehangatan yang melangkaui bahasa meresap ke dalam jiwanya. Bagi pasangan asing ini itu bukan sekadar pendidikan atau disiplin, tetapi manifestasi watak bangsa yang luhur. Di studio visual bertukar, lampu menjadi lembut. Semua orang kaku. Pengacara berbisik lagi, "Anak-anak Malaysia melakukan perkara yang betul sebelum dipuji." Para tetamu mengangguk. Dalam diam itu mengalir rasa hormat yang mendalam. Di skrin kanak-kanak itu kini bermain kejar-kejar. Gelak tawa mereka memenuhi ruang taman. Melakukan perkara betul walaupun tiada siapa melihat, itulah kekuatan senyap tempat ini. Semua orang menyadari inilah pendidikan yang sebenar, bisik seorang tetamu. Kata-kata itu menggetarkan udara studio. Hari itu dunia mengetahui bahawa di Malaysia, kebaikan bukanlah sesuatu yang istimewa tetapi rutin harian. Ia bukan soal agama atau kaum semata-mata, tetapi gaya hidup yang terukir dalam gerak-geri spontan anak-anak kecil. Kesunyian di studio masih pekat. Skrin masih memaparkan imej di taman, di mana pasangan itu melambai kembali ke arah kanak-kanak tersebut sambil tersenyum. Tiada siapa mahu memecahkan momen itu. Pengacara membetulkan duduknya dan bertanya dengan tenang, "Apa perasaan Anda semua melihat rakaman ini?" Tiada jawaban segera. Namun seorang pengulas berbangsa Cina dari negara kuasa besar Asia Cina perlahan-lahan mengangkat mikrofon. Menyayangi bayi adalah naluri semula, jadi katanya pendek. Namun ada getaran keresahan dalam suaranya. Pengacara mengangguk perlahan lalu bertanya soalan cepumas,
Adakah kejadian seperti ini berlaku secara semula jadi di negara Anda juga? Soalan itu membekukan udara seperti ais. Kamera merakam wajah pengulas itu. Matanya melirik ke bawah, mulutnya terbuka sedikit, seolah ingin mencari alasan, namun tiada kata yang keluar. Dia akhirnya menunduk diam. Kesunyian sekali lagi menyelubungi studio. Perbandingan budaya sivik yang terdedah itu tidak memerlukan perdebatan hebat. Diam itu sendiri adalah jawaban yang cukup lantang. Dari sudut penonton kedengaran seseorang menarik nafas terkejut. Itu bukti semua yang hadir mendapat kesadaran yang sama. Seorang tetamu dari Amerika Syarikat kemudian bersuara lembut. Anak-anak Malaysia melakukan perkara yang betul walaupun tiada siapa melihat. Saya rasa itu bukan sekadar pendidikan, itu adalah budaya. Pengacara mengangguk dalam. Visual beralih ke taman pada waktu senja. Cahaya jingga membalut belakang anak-anak yang keletihan bermain. Pemandangan tenang itu menceritakan betapa besarnya perbezaan makna perkataan perkara biasa di negara yang berbeza. Tidak lama selepas disiarkan video istimewa Malaysia itu dimuat naik ke saluran rasmi Good Morning World. Tontonan melonjak ke angka jutaan dalam beberapa jam. Ruang komen dipenuhi emoji air mata dan kata-kata penghargaan. Wira video itu bukan bangunan pencakar langit, bukan tempat pelancongan mewah, tetapi susuk tubuh murid sekolah rendah di Taman Awam Malaysia yang mengelilingi bayi asing. Mereka saling membantu bertolak ansur dan tersenyum lembut tanpa ragu. Pemandangan itu menggoncang hati manusia di seluruh dunia. Video itu tular ke seluruh pelosok benua. Di media sosial ia menjadi topik paling hangat. Berita antara bangsa turut melaporkannya. Adakah ini pendidikan di Malaysia? Di Malaysia, kelembutan bukan sekadar sifat terpuji, tetapi rutin. Kekuatan sebenar terletak pada keprihatinan yang senyap. Tanda pagar berkaitan Malaysia meledak semalaman. Ramai penonton menulis bahawa mereka menangis tanpa henti. Tindakan kanak-kanak itu tidak lagi dilihat sebagai keajaiban, tetapi dibincangkan sebagai satu budaya yang patut dicontohi. Pakar pendidikan dan sosiologi global mula menganalisis fenomena ini. Budaya disiplin diri dan common sense masyarakat Malaysia dianggap kualiti paling berharga dalam dunia globalisasi. Semangat tidak mahu menyusahkan orang lain bukan sekadar basa-basi, tetapi tanda hormat yang tinggi terhadap diri sendiri dan masyarakat. Pasukan produksi menerima mesej dari seluruh dunia. Kami mahu masukkan video ini dalam buku teks. Negara kami juga mahu memupuk budaya begini. Merentasi sempadan negara, agama, dan nilai satu bentuk kebaikan asas telah dikongsi bersama. Seorang pengulas Amerika menyimpulkan, bukan wira yang gagah, tetapi kanak-kanak tanpa namalah yang menyentuh dunia. Saya percaya, sikap mereka adalah bukti kelembutan asal yang dimiliki oleh manusia. Hari itu kisah yang bermula dari sebuah taman kecil di Malaysia, mula menggerakkan nilai-nilai dunia secara senyap. Keesokan harinya studio diliputi ketenangan yang berbeza. Program itu telah tersebar luas. Laman sosial penuh dengan komen. Saya tersentuh dengan anak-anak Malaysia, dan tempat ini penuh dengan kemanusiaan yang hangat. Pengacara menarik nafas dalam. Siapa sangka hanya satu rakaman di taman mampu menyentuh hati begitu ramai orang. Semua di studio mengangguk. Skrin memaparkan semula imej taman itu. Pasangan pelancong bayi dan kanak-kanak Malaysia yang berbilang bangsa berkumpul secara harmoni, bukan untuk dipuji, bukan untuk diberi ganjaran. Hanya kelembutan tanpa sedar. Susuk tubuh itu menceritakan kejujuran paling asas sebagai manusia. Suara latar terakhir bergema, bukan amal kebajikan yang megah, tetapi kejujuran tanpa niat tersembunyi yang lebih bermakna. Di Malaysia, ia wujud secara senyap dalam kehidupan seharian. Seorang penyampai muda menggenggam mikrofon dan berbisik, jika boleh dilahirkan semula, saya mahu jadi rakyat Malaysia. Hari ini saya rasa saya faham sebabnya. Melanie mengangguk perlahan mendengar gumaman itu. Tiada tepukan gemuruh, tiada sorakan yang dibuat-buat. Hanya rasa kebersamaan yang mengalir lembut di dalam studio. Visual beralih ke taman di waktu senja. Belakang tubuh kanak-kanak yang disinari matahari, terbenam bersinar lembut seolah-olah mereka adalah cahaya itu sendiri. Sosok yang murni itu berbicara lebih kuat daripada sebarang kata-kata tentang hati budi tempat ini. Naratif terakhir berbunyi perlahan. Tempat di mana memikirkan orang lain bukan perkara istimewa, tetapi perkara biasa. Itulah Malaysia. Skrin perlahan-lahan menjadi gelap, hanya tinggal bunyi angin yang tenang. Namun di hati manusia seluruh dunia terukir satu penghormatan dan rasa haru yang mendalam dan senyap. Bagaimana pendapat Anda? Video hari ini tamat di sini. Kami menantikan perkongsian perasaan Anda di ruangan komen. Terima kasih kerana menonton sehingga tamat. Kita jumpa lagi dalam video seterusnya.